Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ini sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kita berzikir, wirid, berdoa. Kemudian seterusnya kita bersama-sama ada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan segala amal soleh kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus tuan-tuan menyambung pengajian kitab kita. Muka surat 337, yang mana pada kuliah lepas kita masih lagi dalam seruan ke-25 ni. Baru terjemahan dia, saya kira tak masuk ke dalam. Kita ambil yang awal baliklah. Iaitu tentang seruan Allah Subhanahu wa taala tentang larangan terburu-buru dan perintah bersiap sedia untuk mengelakkan bahaya. Baik, kata pengarang kitab, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Kita tengok terjemahan ayat ini, kemudian kita lihat tafsiran dia, keterangan insya-Allah. Membela Islam, fatabayyanu, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dan memberi salam atau mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta benda yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Janganlah kamu gelap mata kepada dunia, daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Demikian juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah, lalu Allah mengurniakan nikmat kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua terlebih dahulu, dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 94.
baik keterangan tuan-tuan dan penjelasan. Di dalam ayat di atas Allah menyeru kaum beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini biasalah tuan-tuan, kita dah hampir separuh dah kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu ni. Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, pergi berperang di jalan Allah, pertama sekali niatnya kena ikhlas fi sabilillah. Jadi tak boleh ada niat untuk nak dapatkan harta rampasan perang. Masya Allah, tabarakallah, bukan mudah. Ataupun dia pergi berperang supaya dipanggil panglima perang. Tak boleh tak? Kita lah tuan-tuan, kalau kita membela Islam, kita duduk depan sekali, kita rasa macam mana? Kita rasa saya lah pembela Islam. Tak kira lah apa laungan apa kita laungkan, Islam ke apa benda lah, takbir ke apa tuan-tuan. Jadi kita rasa apa? Kita duduk depan sekali, kita rasa akulah pembela Islam, sayalah hero Malaya, sayalah hero Tamil, dia lah. Jadi rasa tu tak boleh, perasaan tu tak boleh ada. Oh payahlah kalau macam tu, payah. Memang payah. Nak dapat redha Allah ni bukan mudah. Jadi bagaimana sahabat tu, dia pergi berperang tu hanya kerana Allah, bukan kerana harta rampasan perang, bukan kerana nak dipanggil panglima, bukan semuanya. Dia kena memang lillahi ta'ala. Kita hari ni tuan-tuan buat apa benda, mulut ikhlas kata, saya ikhlas kata. Itu kat mulut, dalam hati belum tentu kan. Saya tolong ikhlas, saya tolong. Kita tolong orang, tolong benda yang susah lah, tolong. Jadi orang tu ucap terima kasih, orang tu kata tak ada, saya tak bagi apa-apa dah ni. Kita kata tak apa, saya ikhlas. Dalam kita kata ikhlas tu, dalam hati kita cakap lain. Kok ia pun hollow lah sikit. Walaupun kita kata walaupun saya kata ikhlas, bagilah. Dalam hati kita lain, mulut lain. Maka orang beriman pergi berperang tu, Masya Allah, Allah Ta'ala masih lagi nak mereka berbetulkan niat dulu. Darabtum fil ard, pergi berperang untuk bela Islam tu. Maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi pertama kena ikhlas. Yang kedua, bila mana di dalam peperangan itu, kalau ada orang yang mengatakan Assalamualaikum, ataupun dia ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan orang beriman ni kata pendusta. Ini mengucap ni mesti nak selamat daripada dibunuh. Dia berpura-pura, dia konon-konon dia Islam, padahal dia kafir ni, terus bunuh. Maka Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang sebab dia dah ucap kalimah syahadah lah. Orang Islam kan dia bagi salam, Assalamualaikum. Itu orang Islam. Kalau Yahudi Assamu. Dah lepaskan pasal memuliakan baginda Nabi SAW tu. Jadi dia bagi salam dengan ucap kalimah dua kalimah syahadah. Dia ini Islam. Zahirnya. Dalam tak tahu. Batin dia tak tahu. Maka Allah larang orang Islam jangan terus bunuh. Tak boleh.
Maka Allah Ta'ala suruh selidik dulu, jangan terburu-buru. Kemudian engkau jangan mengatakan, maknanya engkau bukan orang yang beriman lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapatkan harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Bila bunuh terburu-buru, maknanya dalam medan peperangan tu ada orang ucap kalimah syahadah dengan bagi salam. Jadi orang Islam kata, tak percaya ni, semua pendusta semua ni, munafik semua ni. Dia bunuh. Lepas dia bunuh, dia nak apa? Dia nak harta rampasan. Bila mana dah kalah orang kafir tu, arda harta. Jadi nak. Jadi nakkan harta yang tidak kekal. Tabtaruna aradal hayatid dunya. Oh, payah tuan-tuan. Nak dapat redha Allah ni payah. Kalau level-level kita, level saya ni, tak tahulah tuan-tuan, dapat ke tidak syurga, wallahu alam bisawab. Boleh ngajar sikit-sikit ni, boleh mengajar lah, amal dia tak tahu lagi. Cerita-cerita ikhlas tuan-tuan, paling tak ikhlas ustaz tu lah, paling tak ikhlas. Kan nak tahu? Boleh jadi yang mendengar dia lebih ikhlas lagi. Allah tuan-tuan. Jadi bila mana bunuh nak dapat apa? Harta benda dunia yang tidak kekal. Tabtaruna aradal hayatid dunya. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia. Disebut ni daki, maknanya dunia ni kan dia bangkai. Ad-dunya jifah. Jifat maknanya dunia ni dia bangkai. Dalam hadis qudsi disebut bahawa mafhumnya dunia ini macam makanan yang direbut oleh anjing. Yang ni tokak tarik, yang ni tarik. Tuan-tuan tengok Animal Planet Animal. Rimau pergi serang kuda belang. Dia gigit dekat leher, mati. Dia robek tokak perut, dia tarik keluar isi perut. Dia makan. Yang ni kadang berebut, rimau ni dengan rimau ni, ataupun binatang pemangsa-pemangsa ni berebut. Itulah dunia. Dia disebut dalam hadis qudsi. Bawa ke sini sikit, bawa ke sini sikit, bawa ke sini sikit. Itulah hakikat dunia tuan-tuan. Yang kita rebut hari ni. Nak jawatan, nak gaji, nak ini, nak macam-macam tuan-tuan hari ni. Baik. Fa indallahi maghanimu katsirah. Dalam keterangan dan penjelasan ni sebut, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Fa indallahi maghanimu katsirah. Kita tuan-tuan bila mana dengar kuliah, dengar ceramah ni, rasa teringat sikit akhirat tu. Cerita syurga, cerita pahala, cerita-cerita. Kita ulang walaupun hari-hari yang kita hadap dunia, hari-hari yang kita kira duit. Duit ini duit, masuk toilet duit, ini duit. Nak turun harga barang macam-macam tuan-tuan. Kita berkisar dunia tuan-tuan. Jadi di sisi Allah ni limpah kurnia yang banyak. Fa indallahi maghanimu katsirah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada orang beriman ni, maknanya kepada sahabat Nabi SAW yang hidup di zaman Nabi SAW ni, yang mana kamu ni kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Demikian juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucapkan kalimah syahadah. Jadi mereka yang dia ni terus bunuh bila orang mengucap, orang bagi salam ni, dia sendiri pun dulunya kafir. Kerana ada para sahabat, sebahagian para sahabat, dia tidak memeluk Islam di awal-awal Islam. Ada di kalangan wanita, di kalangan lelaki, di kalangan kanak-kanak yang awal masuk Islam.
was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Apa lagi? Maknanya orang yang awal. Mereka masuk memeluk Islam awal. Jadi Allah berfirman, kamu pun dulu sama juga. Macam tu juga, kamu memeluk agama Islam, kamu ucap 2 kalimah syahadah. Ada tak orang pergi kat kamu, ni saja-saja ini nak hantar rampasan ni. Tak ada pula orang pergi bunuh kamu. Tapi kamu berhadapan dengan mereka di medan perang, bila mana bagi salam, ucapkan 2 kalimah syahadah, kamu pergi bunuh. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan. Lalu Allah Ta'ala mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Qad mannallahu, apa ayat tu? Famannallahu alaikum. Kadzalika kuntum min qablu. Famannallahu alaikum. Allah mengurniakan nikmat. Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Allah Ta'ala memiliki anugerah, nikmat dan rezeki yang mencukupi untuk semua hambanya. Dia maha mengetahui segala amal perbuatanmu, urusan dunia dan akhirat. Jadi penutup ayat ni tuan-tuan, surah An-Nisa ayat 94 ni, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui. Maknanya yang kamu pergi bunuh tu, dia dah mengucap tu kamu pergi bunuh dia. Allah tahu dia itu benar-benar beriman ataupun dia dusta. Adakah dia hanya pada lisan, dalam hati dia kufur? Hanya Allah yang mengetahui. Mana kamu tak boleh membunuh. Allah Ta'ala larang. Baik. Asy-Syaikh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala dalam khawatimnya berkata, Syekh Sya'rawi ni Masya Allah, ahli tafsir di Mesir sana. Dengan demikian, ayat di atas mempunyai banyak makna. Kata Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, ayat ini dia banyak makna dia. Merangkumi hukum dan pertimbangan keputusan hukum tersebut. Maksudnya Allah memulakan ayat ini dengan firman-Nya, bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Konteks keimanan ini menjadi pertimbangan sewaktu menetapkan hukum. Kalau orang yang beriman, dia tak terus bunuh. Dia mesti selidik dulu. Fatabayyanu. Dia kena selidik, dia kena siasat dulu, dia kena rujuk dulu kepada baginda Nabi SAW. Ini kadang-kala ada umat Islam ataupun para sahabat, dia terus buat bila mana dia rasa betul. Kemudian ditegur, diajar, diperbetulkan oleh baginda Nabi SAW. Itu biasalah, semua orang melakukan kesalahan. Sebab itu di zaman Nabi SAW ni, bila mana buat kesalahan, turun ayat Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat itu. Masya Allah. Bila mana ada buat kesalahan, turun ayat menegur. Allah Ta'ala sendiri mewahyukan firman-firman Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang beriman, dia ada pertimbangan dalam menetapkan hukum. Maknanya dia tak terus bunuh. Allah SWT tidak berfirman wahai manusia. Kata pengarang, Allah Ta'ala tak berfirman wahai ya ayyuhan nas. Kerana Allah Ta'ala nak seru orang yang beriman. Yang beriman, orang Islam tu. Sebaliknya Allah Ta'ala menyeru mereka dengan seruan keimanan. Perkara ini dituntut ke atas kaum mukminin. Maknanya yang dituntut ni ke atas siapa ni? Ke atas orang Islam, orang mukmin. Kerana mereka mengakuinya sebagai Tuhan. Selagi mereka beriman, selagi itulah mereka perlu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kata pengarang, perkataan darb. Ini dalam ayat ini tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum. Darabtum ni maksud dia kamu pergi berperang. Darabtum. Kalau perkataan asal apa ni maksud dia, daraba ni pukul. Daraba yadribu darban. Kalau orang belajar ilmu
ilmu saraf. Huwa, huma, hum tu, daraba, daraba, darabu. Daraba ni maknanya pukul. Dan dia juga makna darabtum fil ar, maknanya melangkah menuju pergi berperang tu. Jadi perkataan daraba tu bermaksud melatih anggota badan dengan sesuatu yang lain secara keras dan kuat. Jadi maksud dia kalau pergi berperang ni, dia tak adalah berjalan lenggang tu. Berperang, hentak. Tengok askar apa, India ke Pakistan, dia punya lutut tu punyalah tinggi, dia hentak kaki tu. Pembarisan ke apa, dia punya nilah tak tahulah apa benda. Cara dia lah, maknanya tabik hormat ke apa ke benda tuan-tuan. Jadi darabtum ni maknanya pergi berperang tu dengan apa nama, kekuatan, dengan semangat, dengan kelajuan. Darabtum, darab tu maknanya secara keras dan juga kuat. Baik, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dalam ayat yang lain, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu musafir di muka bumi. Ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 101 ni membawa maksud wa idza darabtum, maknanya kamu bermusafir. Kalau ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, kamu pergi berperang. Kalau darabtum fil ardi, kamu bermusafir. Kerana ayat ni itu tentang mengqasarkan salat. Maknanya 4 rakaat boleh 2, 4 jadikan 2, 3 tak boleh lah, 3 lah maghrib tu. Yang 4 boleh jadi 2. Wa idza darabtum fil ardi, dan bila kamu musafir di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati, maka kamu tidak berdosa mengqasarkan, memendekkan sembahyang. Maknanya qasar ni kita maklumlah, kita musafir, jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Tapi jangan buat main tuan-tuan, jamak takdim takhir, niat dia tu bukan semua orang tahu. Dia nak niat apa, nak tanya malu. Sebab itu ada yang dekat surah RNR tu bagus dia tulis. Jadi kawan tu hafal dulu, jamak takdim sekian. Kalau tak, dia pun takdim takhir tak tahu apa. Dia main faham ke? Ini kita takhir ya? Ya. Cuba tanya dia. Takhir tu apa? Takhir ni campur-campurlah dua. Tak. Jangan buat main-main tuan. Bukan semua orang ada ilmu. Mungkin dulu ingat, lepas tu tak ingat. Dah tak ingat, tak ulang. Dia kena tengok, ulang balik. Maknanya apa yang kita tak, kita ragu, kita was-was, kita tengok balik, rujuk balik. Baik, antaqsuru minas salah, maknanya tak berdosa kalau nak kasarkan, memendekkan salat. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Boleh juga. Ini salatul khauf. Salatul khauf ada cara dia. Wa idza, apa nama ayat tu tuan-tuan? Apa nama, baris depan, mayang dulu depan, ada cara dia tu, salat khauf. Maknanya kefarduan salat itu boleh dikasarkan, 4 jadi 2, dijamakkan, zuhur asar, maghrib isyak, dan dalam keadaan takut boleh juga, takut diserang musuh. Maknanya boleh salat salatul khauf, salat dalam keadaan takut kepada musuh. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Baik, ayat yang di atas bermaksud segala kehidupan merupakan gerak dan reaksi. Mengapa ia dikatakan ad-darbu fil ardi? Masih lagi tuan-tuan dalam perkataan ad-darbu. Masya Allah, Al-Quran ni tuan-tuan, dia dalam kalimah dia tu, dia ada mufradat dia.
dia ada ilmu saraf dia ada ilmu nahu dia, kemudian bacaan qiraat dia. Semakin banyak ilmu seseorang itu tuan-tuan, satu kalimah itu tuan-tuan banyak dia boleh keluar ilmu daripada satu kalimah saja. Tengok pengarang sebut perkataan darbu, ad-darbu tu. Dia kata mengapa ia dikatakan ad-darbu fil ardi? Allah Ta'ala menyediakan pelbagai rezeki di bumi untuk makhluk itu. Maknanya musafir di muka bumi. Kenapa dikatakan bermusafir di muka bumi ni ad-darbu fil ardi? Kerana apa? Wa idza darabtum fil ardi, kerana Allah menyediakan pelbagai rezeki di muka bumi ni untuk makhluk. Maknanya kita di bumi ni tuan-tuan, wasakhkhara lakum ma fil wasakhkhara lakum, Allah tundukkan. Maknanya kan besi ke timah ke apa ke kayu balak ke, hasil-hasil ni semua Allah Ta'ala tundukkan kepada manusia ni. Allah berikan akal, berikan ilmu, manusia boleh buat bangunan, buat macam-macam tuan-tuan. Maksudnya pelbagai rezeki Allah Ta'ala sediakan di bumi ni. Oleh itu sewaktu mereka ingin mengeluarkan makanan dan kekayaan di bumi, mereka harus mencangkulnya. Maknanya ad-darb itu juga maksud bila mana kita nak dapatkan hasil makanan, kekayaan bumi ni, kita kena korek lah, kena cangkul, kena menebarkan benih, tanam, bajak, siram dan sebagainya, benih dan menyiram. Akhirnya tanaman tersebut akan mengeluarkan buah. Inilah yang dimaksudkan dengan pengolahan bumi. Jadi gerakan ini memerlukan usaha dan pengorbanan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi tuan-tuan, banyak maksud perkataan ad-darbu tu. Darabtum, banyak dia punya maksud dia tuan-tuan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Sebenarnya pengarang ni dia letakkan ayat ni, dia cari ayat-ayat yang ada perkataan darabtum. Jadi dalam ayat seterusnya ni tuan-tuan, surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 ni, pada perkataan wa akharuna yadribuna fil ard, muka surat sebelah tu. Tapi tak apalah tuan-tuan, kesemuanya kita bacalah tuan-tuan. Kita ringkaskan sikit dia punya terjemahan dia. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud. Baginda Nabi sallam ni dia bangun solat tahajud selama kurang dari 2/3. Pukul berapa tu tuan-tuan tahulah, 2/3. 2/3 kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2 dan selama 1/3, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Maknanya wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, maknanya Nabi SAW bangun solat tahajud, dan para sahabat Nabi SAW pun tuan-tuan, mereka juga tuan-tuan mendirikan solat tahajud. Ayat ni tuan-tuan dia tentang kadar kemampuan masing-masing. Maknanya dia nak solat 2/3 ke, 1/2 ke, 1/3 ke, ikut kemampuan. Dan nak dapatkan solat tahajud, tidur sebentar, tidur sekejap, bangun. Itu solat tahajud lah. Kerana solat tahajud ni tuan-tuan, dia amalan orang-orang soleh. Orang soleh tuan-tuan dia bangun solat tahajud. Masya Allah. Kalau tuan-tuan biasa solat tahajud, Masya Allah, tabarakallah. Dah besar ganjaran pahala dia di sisi Allah. Baik. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Alima allahu
alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Jadi para sahabat, ayat ni, para sahabat ni dia nak tahulah waktu yang tepat untuk solat ni, untuk solat tahajud ni. Mana? Taqumu adna, maknanya nak bangun solat tahajud ni pukul berapa yang tepatnya. Jadi ada para sahabat yang salam, dia tiap-tiap malam dia bangun solat. Jadi Allah Taala nak kata tak nak membebankan, maka Allah Taala berfirman, alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Lalu dia menarik balik perintahnya yang dahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala nak mudahkan, jangan bebankan kita. Nak solat pukul berapa? Kalau ada orang kan suka tanya, Ustaz, solat tahajud ni pukul berapa Ustaz? Pukul 1, pukul 12, pukul 3, pukul 4. Tanya balik orang tu, kamu dah buat ke solat tahajud? Tak pernah buat lagi, sebab tak tahu pukul berapa tu. Tanya saja, tak buat. Jadi para sahabat ni, dia sifat mereka, dia nak tahu waktu yang tepat. Maka Allah Ta'ala tak nak menyusahkan mereka. Allah Ta'ala tarik balik perintah tu, dan Allah beri kemudahan kepada kamu. Oleh itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi Allah permudahkan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu, mudah kamu dapat membaca dari Al-Quran dalam semayang. Jadi dia mudah je tuan. Ibadah ni dia mudah, dia tak susah. Kita nak baca mana daripada Quran tu yang mudah. Mudah qul Allah. Qul Allah. Allahu akbar, qul Allahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Apa lagi yang paling pendek? Inna a'tainakal kausar fashalli rabbika wanhar. Ada lagi yang pendek tuan, Yasin. Ada lagi yang pendek Qaf. Itu malah benar tuan-tuan. Dia kurang-kurang je. Sebab tu mazhab, ada imam-imam mazhab menyebut banyak mana tu faqra'u ma tayassara minal Quran tu, berapa ayat, semuka ke dan sebagainya. Para imam mazhab dia bincangkan tafsir daripada ayat ni. Yang kita ni tuan-tuan, yang kita pun tak tahu banyak mana nak baca, melalah tak baca langsung, senang. Sebulan tak baca Quran, setahun pun tak baca Quran. Kurang-kurang tak baca Quran pun sekurang-kurangnya dengar, okey kan? Dengar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, mudah. Jadi Allah Ta'ala pemudahkan, bacalah mana-mana. Alima allan sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Laju sikit tuan. Dia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Ada orang sakit, nak bangun solat tahajud, nak baca panjang-panjang, tak sakit, tak boleh. Allah Ta'ala ringankan, memudahkan. Dan yang lainnya, orang-orang yang musafir di muka bumi. Ni wa akharuna yadribu. Ni perkataan itulah ad-darb tu. Musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurniaan Allah. Dan yang lainnya, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya. Yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah Ta'ala ulang sekali lagi, maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membaca dari Al-Quran. Orang dulu tuan-tuan, dia sibuk apa? Berperang. Jadi dia nak solat dalam keadaan takut. Baca pendek-pendek je. Kita tak tahu sibuk apa tuan-tuan. Tak tahu. Saya sibuk lah. Sibuk apa? Tak tahu. Saya pun tak tahu saya sibuk apa. Jadi ayat ni tuan-tuan, untuk turun pada sahabat Nabi SAW. Mereka ni betul-betul maknanya nak baca Quran banyak mana. Kena khatam sebulan ke, kena khatam setahun sekali ke. Kita tak ada nak fikir tuan-tuan. Kita tak pernah rasa sedih
dah bertahun dah tak khatam lagi ni. Tak pernah pun kita terfikir. Ya, kita banyak benda kita fikir benda lain lagi. Tapi sahabat Nabi SAW dia fikir. Itu Allah permudahkan mereka. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kemudian dirikan sembahyang serta berikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bakalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Muzammil ayat 20. Ada masa sikit tuan. Baik, kata pengarang lagi tuan, selagi masalah tersebut ada di muka bumi, ad-darbu fil ardi, secara automatik kita memerlukan kebulatan tekad dan kekuatan berjalan di jalan Allah SWT, bermaksud berjihad atau menyiapkan diri dengan kelengkapan jihad. Jadi tuan-tuan, selagi mana kita kata apa, makna masalah itu di bumi, maknanya selagi mana kita hiduplah, kita ni sebenarnya sedang berjihad ataupun kita sedang apa, bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, siapa yang bermujahadah, bermujahadah tuan-tuan, masya-Allah. Ya. Jadi selagi mana kita di bumi ini, makna kita disebut ad-darbu fil ard, berperang di jalan Allah, bermusafir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita kena apa? Kena tekad, maknanya kekuatan kita, siapkan diri kita untuk apa disebut sini, kelengkapan berjihad, kelengkapan jihad. Baik, sebab-sebab ayat tersebut diturunkan. Dah masuk Isyak ya? Seminit lagi. Baik, kemudian tuan-tuan, sebab turunnya ayat tersebut, terdapat pelbagai riwayat yang menyatakan sebab seruan itu diturunkan antaranya. Dia banyak tuan-tuan. Sebab-sebab turun ayat ni dia ada pelbagai riwayat. Kita berilah daripada azan, insya-Allah. Kemudian kita sambung sikit.
Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir tuan-tuan, sebab-sebab ayat tersebut diturunkan, terdapat pelbagai riwayat yang menyatakan sebab seruan itu diturunkan antaranya. Dia ada pelbagai tuan-tuan riwayat tentang sebab turunnya ayat, iaitu tak boleh membunuh bila mana orang mengatakan bagi salam ataupun mengucap kedua-dua kalimah syahadah. Antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kaum muslimin bertemu dengan seorang lelaki yang membawa sedikit kekayaan dan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian mereka membunuh lelaki itu dan mengambil hartanya. Seterusnya turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Jadi ada beberapa riwayat tuan-tuan, ada 4 lebih kurang tentang sebab turunnya ayat ini. Kaum muslimin ini dia antara tujuan dia bunuh tu dia terus kata ini tak ada lain ni, mesti nak selamatkan diri. Datang nak selamatkan diri. Jadi bagi salam, ucap 2 kalimah syahadah. Macam hari inilah ada kata, mungkin ada non muslim, dia contohlah dia nak minta sedekah lah. Jadi dia belajarlah 2 kalimah syahadah, dia study sikit, Fatihah sikit, apa sikit, lepas tu dia kutip derma. Lepas tu kita tengok muka dia macam muka-muka tak tahulah, kita kata ini bukan orang Islam ni. Tu kita tanya dia, mengucap, dia pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna baca Fatihah, boleh baca. Kalau yang basic-basic itu dia tak tahu, dah tentu ni bukan orang Islam ni. Kalau muallaf, dia mesti tahu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebab turunnya ayat itu. Maka sebab itu baginda Nabi sallam begitu marah bila mana sahabat membunuh orang, walaupun dia dah ucap 2 kalimah syahadah ataupun memberi salam, mereka tetap bunuh. Maka Nabi SAW marah. Nabi SAW larang, Nabi serius, jangan bunuh. Dan Allah Ta'ala juga melarangnya. Jadi wallahu alam, saya kira cukup kuliah maghrib kita pada malam ini. Kita tak habis lagi tentang tafsiran dan keterangan ayat ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh sah kepimpinan surau. Minta maaf kepada tuan-tuan, perempuan semua yang hadir pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.